Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Kharifuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat menghadiri upacara mengangkat sumpah bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam yang baharu. Upacara berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, pemangku Grand Chamberlain. Mulai 6 hari bulan Jun 2026 hingga 5 hari bulan Jun 2028, termasuk kedua-dua hari tersebut, diperbuat di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 22 hari bulan Zulhijjah tahun 1467 bersamaan dengan 6 hari bulan Jun tahun 2026, iaitu tahun ke-58 baginda di atas tahta kerajaan negara Brunei Darussalam. Upacara diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia oleh The Honourable Sir Nicholas Black, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan. I, Sir Nicholas Blake, solemnly and sincerely affirm that I will well and truly serve His Majesty, the Sultan and the Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam in the office of Judge for Supreme Court, and I will do right to all manner of people after the laws and usages of this country, without fear or favour, affection or ill will. So help me God. Turut hadirin berhormat Datuk Seri Paduka Wang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datin Seri Paduka dan Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, dan Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja, Datuk Seri Pahlawan Haji Kifli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, dan Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Penerbangan keempat dan terakhir membawa 246 jemaah haji negara selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei pada pukul 5.53 petang kemarin. Ketibaan jemaah haji negara dialu-alukan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Halih Walgama dan Tuan Yang Terutama Saleh bin Abdul Karim Ashiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara ini. Dengan mengamalkan pendekatan berasaskan sains, negara boleh memperkukuhkan sistem keselamatan makanan negara, mencegah risiko lebih awal dan melindungi kesihatan awam dengan lebih baik. Berucap dalam perutusan sempena Hari Keselamatan Makanan Sedunia, Timbalan Menteri Kewangan menekankan
Seiring dengan kemajuan teknologi, peningkatan perjalanan global serta perkembangan pesat perdagangan antarabangsa, sistem makanan negara kini menjadi lebih saling terhubung dan semakin kompleks berbanding sebelum ini. Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani selaku pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA menjelaskan garan tersebut menuntut agar keselamatan makanan terus dijadikan keutamaan pada setiap peringkat bermula daripada penanaman, pengeluaran dan pengimportan makanan kepada penyediaan dan pengambilan makanan. Hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama yang merangkumi seluruh rantaian makanan termasuk petani, pengeluar makanan, pengimport, pengedar, pengendali makanan hingga kepada pengguna di rumah dengan amalan mudah seperti menjaga kebersihan tangan dengan betul, penyediaan makanan secara selamat, penyimpanan makanan dengan cara yang sesuai serta menyemak label makanan dapat memberikan impak yang nyata dan berkekalan terhadap keselamatan makanan. BDFA terus komited dalam memperkukuhkan langkah-langkah kawalan keselamatan makanan, memupuk kerjasama menentasi pelbagai sektor serta memastikan pelaksanaan yang selaras dengan piawaian antarabangsa. Ini termasuk mempromosikan kesedaran dan pendidikan dalam kalangan perniagaan makanan dan pengguna serta memperkasakan industri makanan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kapasiti yang diperlukan bagi memenuhi piawaian keselamatan makanan. Dengan tema daripada beban kepada penyelesaian makanan selamat di mana-mana, IA menekankan penyelesaian boleh dicapai melalui tindakan bersepadu, inovasi dan teknologi saintifik serta sistem kawal sedia makanan yang kukuh. Sesudah haji, yang paling penting bukan perubahan gelaran atau penampilan tetapi perubahan hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin rindu kepada akhirat. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Apa Selepas Haji. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Khairul Muaz bin Haji Sibu Daud, Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Program dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Menyemarakkan program Malam Munajat kali ini, Ahli Jawatankuasa Takmir, para belia dan jemaah Masjid Kampung Belimbing Subuk serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Program Jeraiwara sesi pengenalan baja cecair buatan tempatan diteruskan lagi ke daerah Blight melalui kerjasama strategik bersama Jabatan Daerah Blight. Inisiatif tersebut merupakan kesinambungan usaha dalam perkenalkan inovasi pertanian tempatan kepada masyarakat. Program diadakan di Dewan Pejabat Daerah Blight, Mukim Seria. Hadir Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, penolong pegawai Daerah Blight. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program bertujuan memberikan pendedahan menyeluruh mengenai penggunaan baja cecair sebagai salah satu solusi moden dalam meningkatkan produktiviti pertanian. Kepentingan penggunaan teknologi pertanian moden termasuk aplikasi baja cecair yang lebih efisien, selamat dan mesra alam juga diperkenalkan. Program seumpamanya memberi ruang potensi kerjasama dalam memajukan sektor pertanian selain menyokong usaha kerajaan dalam memperkasa sektor pertanian tempatan dan seterusnya meningkatkan hasil dan kualiti tanaman ke arah pertanian yang lebih mampan dan berdaya saing. Pameran Seni Hari Lautan Sedunia 2026 kini berlangsung di Pusat Membeli Belah Mid Valley. Pameran mengetengahkan keindahan, kepentingan dan pemeliharaan ekosistem dan hidupan laut. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pameran yang berlangsung selama seminggu menampilkan karya daripada 17 penggiat seni tempatan yang bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat dalam menghargai lautan melalui seni. Orang ramai di Alwalukan hadir menyaksikan pameran tersebut. Penyelidikan kaedah campuran berdasarkan fikiran reka bentuk untuk melaksanakan indeks kesiapsiagaan pendidikan hijau GERI tepat pada masanya dan sangat relevan serta menyediakan rangka kerja menyeluruh bagi memahami kesediaan institusi merentas berbagai dimensi
antaranya termasuk kurikulum dan pembangunan guru. Perkara tersebut dikongsikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan semasa pertumpahan program latihan serantau hybrid mengenai GARI dalam TVET. Program latihan dijalankan dalam format hybrid termasuk sesi dalam talian selama 3 hari serta sesi hybrid. Latihan dihadiri oleh 31 peserta dari 11 negara ahli SIMEO ASEAN termasuk wakil dari Kementerian Pendidikan, institusi TVET dan agensi kerajaan yang berkaitan. Majlis berlangsung di SIMEO Boktek Gadong. Meningkatkan kefahaman peserta mengenai hukum-hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah di samping mantapkan bacaan Al-Fatihah dalam sembahyang antar matlamat bengkel surah Al-Fatihah bagi jawatankuasa takmir, muslimah dan jemaah masjid. Bengkel dihasrat agar surah Al-Fatihah dibaca dengan betul dari segi tajwid, makhraj, fasahah dan difahami serta diperkukuh oleh semua peringkat umur agar bacaan yang dilafazkan benar-benar sempurna. Bengkel direkam di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong. Majlis Perniagaan Wanita Brunei MPW mengadakan majlis memperingati penubuhannya 25 tahun. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kampung Kiulap. Hadir Datin Paduka Hajah Rokiah binti Haji Zakiyah yang dipertua MPW. Juga diadakan pelancaran buku masakan pilihan dan penyampaian sijil penghargaan kepada ahli-ahli MPW serta para penerima anugerah sebagai pengiktirafan atas sumbangan mereka terhadap pembangunan organisasi dan keusahawanan wanita. Pesta Makan Tahun Pantai Siandang Kampung Jerudong yang mengangkat slogan Sekudi Kelupis Menjalin Budaya diteruskan malam tadi. Pesta yang diadakan di pantai berkenaan bertujuan untuk membuat persiapan memasak pelbagai hidangan untuk disajikan pada hari ini. Antara aktiviti yang dijalankan termasuklah kerja-kerja mengukus juadah tradisional seperti kelupis, lamban, lapat, sumbul-sumbul dan dalamu beserta penyediaan lauk pauk yang berasaskan daging, ayam dan sayur-sayuran. Selain itu, kemeriahan aktiviti persediaan tersebut turut diserikan dengan penganjuran perlawanan gasing dan persembahan bermukun. Kerja-kerja penggantian bagi salah satu circuit breaker di stesen Janakuasa Gadong 1 sedang dilaksanakan bermula pukul 6 pagi tadi. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dalam siaran medianya maklumkan kerja-kerja penggantian adalah sebagai kesinambungan daripada kerja-kerja penambahbaikan bagi gangguan bekalan elektrik yang telah berlaku pada 27 Mei lalu yang telah menjejaskan beberapa kawasan di keempat-empat daerah. Ia juga adalah sebahagian daripada usaha penyelenggaraan berterusan bagi memastikan kebolehpercayaan, keselamatan dan kestabilan sistem bekalan elektrik di negara ini. Kerja-kerja penggantian akan menyebabkan gangguan sementara bekalan elektrik bagi sebahagian penduduk di Mukim Muara, Manggis dan kawasan komersial Gadong. Pengemas kinian mengenai kerja-kerja penggantian akan dimaklumkan melalui media sosial rasmi JPE dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah yang bersesuaian sebagai persediaan sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik sementara sepanjang tempoh kerja-kerja berkenaan dijalankan.